Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahda binti Muhammad Nur, merupakan pelajar diploma Pasca Siswa dan Pendidikan Islam daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Ingin berkongsi sedikit pandangan dan juga ulasan tentang 4 tajuk yang telah saya pelajari di dalam subjek aplikasi psikologi pendidikan, iaitu motivasi, kreatif, pengurusan bilik darjah dan interaksi dalam bilik darjah. Apa itu motivasi? Motivasi ialah penggerak kepada kemahuan dan keinginan untuk berjaya ataupun hendak mencapai sesuatu. Motivasi terbahagi kepada dua, iaitu intrinsik dan juga ekstrinsik. Motivasi intrinsik diwujudkan secara semula jadi daripada rangsangan dalaman. Sebagai contoh, murid menghadiri kelas tambahan untuk meningkatkan kefahamannya dalam pelajaran. Motivasi ekstrinsik pula diwujudkan daripada faktor persekitaran. Sebagai contoh, murid belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ganjaran yang nyata. Kita beralih pula kepada teori-teori motivasi. Teori Maslow yang dipelopori oleh Abraham Maslow membahagikan keperluan manusia kepada 5, iaitu keperluan fisiologi, keperluan sakit, keperluan sosial, keperluan penghargaan dan juga keperluan diri sendiri. Teori yang kedua adalah teori pelaziman operan Skinner yang dipelopori oleh B.F. Skinner, yang mana terkenal dengan kajian beliau ke atas tikus. Dalam eksperimen ini, perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan disebut sebagai pelaziman operan. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujudnya ganjaran. Contohnya, biji-biji makanan dalam eksperimen ini adalah sebagai ganjaran. Sekiranya ganjaran tersebut dihentikan, gerak balas itu akan terhapus. Melalui dua teori tadi, kita dapat jadikan ianya sebagai asas kepada pendekatan memotivasikan pelajar. Antara pendekatan memotivasikan murid ialah mengambil berat, penetapan matlamat, penglibatan murid dan memberikan ganjaran. Maka, di sini kita dapat lihat bahawa motivasi amat penting dan mempengaruhi kehidupan pelajar dalam memberikan perhatian kepada proses pembelajaran secara berterusan. Seterusnya kita pergi kepada kreativiti. Kreativiti amat penting bagi pelajar dan sudah tentu ianya berkait rapat dari aspek pemikiran. Menurut John Aaron Phillips, pemikiran merupakan satu proses mental yang memerlukan pengetahuan melibatkan pengolahan kemahiran-kemahiran mental tertentu yang ditujukan ke arah penyelesaian masalah tingkah laku. Pemikiran terbahagi kepada dua komponen, iaitu kritis dan kreatif. Ciri-ciri pemikiran kritis adalah membuat ramalan atau inference, membanding beza, membuat sekuen dan mengkategorikan atau menerangkan sebab. Menurut Benjamin Bloom, pemikiran kreatif melibatkan pembentukan sesuatu yang baru atau asal. Maka, dari sini terhasillah model taksonomi Bloom yang digunakan dalam sistem PDP sekarang yang disusun dari aras rendah kepada tinggi. Secara rumusannya, kemahiran berfikir secara kreatif amat penting bagi pelajar untuk menghasilkan dan mencetuskan idea yang baru dan mempunyai originaliti yang tersendiri. Pengurusan bilik darjah. Bilik darjah atau kelas di sekolah amat penting sebagai medium bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan bilik darjah melibatkan pembinaan suasana pembelajaran yang terbaik dalam bilik darjah bagi melibatkan motivasi pelajar dan memperkembangkan sikap tanggungjawab serta kebolehan untuk membuat perancangan sendiri. Pengurusan bilik darjah yang berkesan juga mampu meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Selain itu juga, persekitaran pembelajaran yang kondusif adalah tempat pelajar dapat melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pelajaran. Maka, bilik darjah yang diurus dengan baik dapat membentuk satu iklim PDP yang positif dan kondusif. Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah.
Antara peranan guru dalam pengurusan bilik darjah ialah mendapatkan kerjasama daripada pelajar. Kerjasama daripada pelajar amat diharapkan agar segala yang dirancang dapat terlaksana dengan baik. Ini disebabkan tanpa kerjasama pelajar, sesuatu perubahan yang dirancang oleh guru tidak akan terlaksana. Yang kedua, guru bertanggungjawab menguruskan persekitaran bilik darjah. Ini disebabkan persekitaran bilik darjah yang kondusif mampu merangsang suasana pembelajaran yang optimum. Dan yang terakhir, guru bertindak sebagai pengurus yang memastikan setiap rutin bilik darjah berjalan dengan lancar. Jika rutin bilik darjah berjalan lancar, kelangsungan proses PDP turut terpelihara. Ciri-ciri bilik darjah yang berkesan ialah menimbulkan suasana demokratik dalam bilik darjah. Guru sebagai role model menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada murid, menimbulkan persekitaran, saling mempercayai dan saling menghormati, menjadikan bilik darjah sebagai tempat yang seronok dan selamat untuk murid. Komunikasi dalam bilik darjah terbahagi kepada dua, iaitu lisan dan bukan lisan. Komunikasi lisan melibatkan proses pemindahan idea dan ditutur menggunakan bahasa yang difahami. Manakala komunikasi bukan lisan ialah penyampaian idea yang melibatkan pergerakan anggota badan. Kemahiran yang pelbagai perlu ada dalam diri setiap guru bagi menjamin pengurusan bilik darjah yang efektif. Salah satunya adalah kemahiran berkomunikasi dan ianya teras kepada pembentukan budaya yang positif dalam bilik darjah. Terdapat 4 model komunikasi yang telah diperkenalkan, antaranya ialah model Cloud Shannon dan Weaver. Mengikut model ini, proses komunikasi bermula dari sumber maklumat yang disimpan dalam ingatan akan menghasilkan mesej melalui alat pemancar seperti suara, kemudian melalui saluran dan sampai ke alat penerima atau telinga setelah diproses oleh otak. Berdasarkan model ini, keberkesanan penyampaian dan penerimaan sesuatu maklumat bergantung kepada sumber-sumber gangguan yang menjadi penghalang. Model komunikasi seterusnya ialah model Wilber-Schramm yang mempunyai 3 versi. Dalam model ini, mereka yang terlibat dalam proses komunikasi akan bertukar-tukar peranan mereka daripada pengkod selaku penyampai, pengdekod selaku penerima dan penafsir. Ini bermakna model ini amat mementingkan aktiviti perbincangan dan soal jawab untuk menginterpretasi dan mentafsir mesej daripada pelbagai sumber. Kepentingan komunikasi dan interaksi dalam PDP antaranya ialah mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang aman dan harmonis, membolehkan guru memotivasikan murid-muridnya supaya berminat dalam pembelajaran dan mewujudkan hubungan yang mesra antara guru dan murid. Berdasarkan 4 topik yang telah saya ulas tadi, ternyata yang dapat saya rumuskan adalah keempat-empat komponen ini amat penting bagi kehidupan pelajar kerana ini akan membantu mereka dalam pembelajaran dan akan melahirkan